Hi, welcome back to my YouTube channel. Okay, untuk video kali ni kita nak pergi birthday treat suamiku. Kemana kita nak pergi? Jom kita saksikan. Tapi rasanya dah tahulah kalau korang dah baca tajuk kan. Okay, untuk perjalanan ke Kuala Besut, kami menaiki bas Queen Express. Okay, waktu ni kita orang ambil bus dekat TBG, Terminal Bus Gombak. Tempat ni baru tau. So feeling cantik sangat tempat ni. Feeling macam korang naik aeroplane. Okay, so perjalanan kita pada malam tu pada pukul 10 lebih. So masa yang dia tetapkan akan sampai dalam pukul 5 lebih lah. Memang kita ambil saja waktu malam punya bas sebab boleh tidur sepanjang perjalanan. Okay, so kita orang duduk kat atas tingkat 2. So kali ni seat dia memang sangat selesa lah. Kaki tak ada gangguan. And then tempat dia sangat luas lah untuk bas Queen ni. Okay, so perjalanan dia sangat smooth. Driver pun bawa sangat lah sopan santun. Okay, so inilah perjalanan kami pada malam itu. Alhamdulillah, pada pukul 5.30 pagi, kita pun sampai ke Terengganu. Okey, bas akan berhenti di Terminal Kuala Besut. Okey, so ini yang paling dekat untuk kita ke JT Kuala Besut untuk kita naik bot ke pulau. So turun daripada bas tu, kita orang relax dulu dan selepas tu solat subuh and then terus pergi ke office untuk kita check in nak naik bot pukul berapa. Walaupun perjalanan terminal ke office tu memang tak jauh, tapi sebab banyak bawa beg, kita orang naik Grab. So sampai-sampai je kat JT pukul 9.30 waktu yang kita orang pilih. Kena bayar semua tax lah. Ada 2 tax yang kena bayar. So total 2 orang RM20. Okay, so inilah keadaan JT Kuala Besut. Semua orang yang nak ke pulau perhentian kena naik daripada JT sini. Okay, so waktu ni tak adalah ramai sangat, tapi ada juga pelancong. Perjalanan daripada JT ke pulau perhentian mengambil masa lebih kurang 40 minit. So dalam bot ni ada pelancong-pelancong yang berbeza tempat chaletnya. So untuk tempat kami hanyalah kami berdua saja, dan yang lain ada tempat yang akan dihantar berbeza. Okay, so inilah keadaan bot, agak terbuka, tapi tak apa, kita tawakal, kita reda, kita berserah. Okay, so kita just enjoy the view laut dengan angin yang sangat best. Alhamdulillah, sampailah ke JT Taman Laut Pulau Perhentian. Okay, so inilah JT untuk kami tuju ke chalet yang akan kami stay sebentar lagi. Okay, so inilah keadaan JT yang sangat cantik. Okay, antara sebab utama kami memilih untuk check-in di chalet ini adalah kerana chalet ini yang paling dekat dengan JT. Kalau sedia maklum, kalau korang survey, kebanyakan chalet-chalet dekat perhentian ni banyak yang kena jalan jauh, and then ada yang kena bertangga. So kami ni nak bercuti dengan dalam keadaan yang tenang-tenang saja. So chalet ini juga menyediakan full board package. So kita tak payah nak fikir dan nak keluar duit, nak pilih nak makan apa semua, sebab semua disediakan di dalam package. Dan juga waktu ni kita orang dapat bilik yang sangat cantik sebab ada sea view. Okay, so kalau korang nak tengok, jom kita tengok video ni. Why you don't carry? Kita nak pergi check in ke Up to
chalet. So dekat je dia dengan jetty. Lepas tu terus je jalan ke chalet outdoor. RM10 je yang water taxi. So cute. Jadi inilah Abdul Chalet. Okay, cantik sangat keadaan keliling dia dengan pasir putih, dengan laut 3 layer. So memang berada di syurga dunia. Memang pemandangan dia tak dapat dikalahkan lah. Okay, waktu ni memang kita tunggulah, sementara menunggu bilik siap, kita jalan-jalan dulu di kawasan chalet tersebut. Okay, so waktu ni kita dah boleh ready masuk ke bilik. So inilah keadaan bilik Deluxe Sea View. Okay, so ada katil queen, and then bilik juga sediakan aircon, kipas, dan korang tengok keadaan tandas dia sangat luas, dan paling best air dia laju, and then ada heater. So memang sangat selesa. Dan juga di dalam bilik ni juga disediakan peti ais. So memang kita orang bawa water, mineral water, dan boleh simpan dalam peti ais lah. Dan paling penting, kami sangat bersyukur waktu ni sebab bilik ni selalu full, tapi kita dapat juga bilik dengan keadaan sea view. So memang view dia tak dapat lah dijumpa di mana-mana. Memang sangat cantik, subhanallah. Hero kita, wow, Abang handsome. Ui, kuatnya dia. Ui. Tak apa yang jadi pemandangan ni. Birthday boy yang kena buat macam. Untuk masa abang. Ayah surprise tak? Surprise. Ing tadi kami pun dah makan tengah hari, dan kita orang rehat sebentar, dan kita orang keluar balik bilik selepas waktu dah nak start senja dah. Waktu ni pun tengok keadaan laut dah mula surut. Okay, so kita pun jalan-jalan lah di keliling chalet ni. Okay, kalau kat sini ada jambatan yang boleh bawa kita ke sebelah sana ada Teluk Kekek. Okay, kat situ juga adalah salah satu spot untuk snorkeling sebab banyak coral dengan ikan-ikan kat sana. Tapi kita orang tak pergi berjalan lah sebab esok untuk aktiviti snorkeling dia akan bawa kita ke situ. So waktu ni kita just menikmati keindahan waktu senja di Abdul Chalet.
Jadi untuk hari kedua selepas kita breakfast, kami pada pukul 10.30 akan keluar ke snorkeling. Ada 4 spot yang akan dibawa. Okay, so waktu ni kita dah excited nak pergi snorkeling. So untuk spot pertama, dia bawa kita ke Turtle Beach. Okay, dekat sini memang air sangat jernih, tapi tak ada turtle lah. Okay, waktu ni kita just nak biasakan diri dulu macam mana nanti nak masuk ke air, sebab 3 lagi tempat tu dia akan lagi dalam daripada sekarang. So kita kena biasakan diri dulu lah. 2, 3. Okay. Ayo kita. Okay. Ini adalah spot yang kedua, iaitu Turtle Point. Dekat sini dia punya turtle tak adalah semesra dan banyak seperti di Pulau Redang. So kalau korang boleh tengok, ada seekor tu je. Dah semua orang tuju kat dia. Lagilah dia takut. Dia duduk berenang kat bawah-bawah je. Dia tak nak naik ke atas. So selepas tu kita menuju ke spot yang ketiga. Okay, untuk spot sini kita boleh bagi ikan, kita boleh tengok ikan, kita boleh tengok keadaan coral. Okay, so ini adalah spot Teluk Kekek yang saya cakap tadi. Memang banyak ikan, and then keadaannya sangatlah cantik dengan air yang jernih. So memang jelas lah ikan-ikan ni. Tengok tu, kelaparan. Nasib baiklah kita orang bawa roti untuk share dengan dorang. Untuk spot yang terakhir, dia membawa kita ke Shark Point. Okay, dekat sini ada baby-baby shark. Tapi waktu ni air sangat dalam lah. Jadi Abi je yang turun. So Abi kata dekat sini memang agak berombak sikit. Dan dia pun tak sedar tiba-tiba dia dibawa ombak jauh. Okay, so memang dekat sini pun kita tak ada nampak sangat pun shark. Tak tahulah mana pergi sharknya. Sebab waktu ni dia punya boatman, dia tak ada umpan pun untuk shark tu datang. Tapi memang kalau korang tengok, keadaan laut ni kat sini sangat berombak dan memang kena berhati-hatilah. Sebab tanpa sedar tiba-tiba korang boleh pergi jauh daripada tempat boat. Okey, tamatlah snorkeling trip kita. Kita pun baliklah semula ke chalet. So inilah keadaan
chalet Abdul dari jauh. Okay, so sampai-sampai dekat chalet dalam lebih kurang pukul 1 lebih lah. Waktu ni kita orang decide kita orang nak sambung mandi dulu dekat area chalet ni, and then baru kita pergi lunch pada pukul 1:30 tengah hari. Kita juga sambung bagi makan ikan kat keliling JT ni. Waktu ni ikan datang dekat kita. Lepas tu kita orang pun minumlah air sekejap, rehat. Waktu ni nak tunggu waktu lunch. So kita orang minum air dulu lah, lepak-lepak tepi laut. Sebab waktu ni je saya nak pudul untuk mandi dekat area-area laut ni. Sebab lepas ni dah tak ada dah nak pergi mandi laut dah. Waktu ni seharian memang kita mandi dekat laut je waktu ni. Alhamdulillah, untuk percutian kali ini kami sangat berpuas hati dan sangat-sangat seronok dengan untuk mandi laut dan juga keadaan chalet yang sangat selesa. So selepas esoknya kami pun ready to check out. Selepas breakfast kami santai-santai tepi laut dan boleh memilih waktu untuk pulang pada pukul 10 pagi. So thank you to Abdul Chalet sebab sediakan chalet yang sangat selesa, sangat cantik, dan makanan yang disediakan juga sangatlah berpuas hati. So bye-bye Pulau Perhentian, panjang umur, kita berjumpa lagi, murah rezeki kami akan datang semula. So itu sahajalah percutian kami di Abdul Chalet Pulau Perhentian. Terima kasih kepada isteriku yang memberikan aku percutian yang baik dan best untuk hari jadi ini. Terima kasih sayangku. Dan kita akan berjumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih perhentian. Dan terima kasih kepada Abdul Chalet yang menyediakan penginapan dan makanan serta kemudahan yang lain. InsyaAllah kita berjumpa lagi. See you again. Belum habis lagi lah. Kita lanjut lagi satu malam. Kita ke mana? Kita sambung ke Bacok. Dah halang-halang dekat dengan Kota Baru. So kita pun buat plan gila. Kita cakap, jom yang kita sambung lagi satu hari jalan-jalan ke Kelantan, sebab kita pun tak pernah sampai Kelantan. So jom kita teruskan berjalan di area Pantai Bacok, Kelantan.
Selesai berjalan di area Pantai Bacok, kami teruskan perjalanan ke Pekan Kota Baru. Waktu ni kita jalan melalui airport baru. Wah, cantik airport Kota Baru. Patutlah ramai orang suka lepak dekat situ ya. Okey, so puaslah husband dapat tengok airport Kota Baru. Jadi, ke mana kita seterusnya? Selesai makan, kita pun sambut birthday suami kita dekat Naskin Coffee. So, waktu ni lah sebenarnya hari birthday dia. So, barulah kita bagi dia cake and kopi kesukaan dia. I hope you enjoy with this holiday, baby. Semalam kami check-in dekat hotel berdekatan dengan area Pasar Siti Khatijah. So pagi ni awal-awal pagi lagi dah bangun, kita pergi cari makan breakfast dekat Pasar Siti Khatijah. So dekat sini mungkin hari biasa, so tak terlalu crowd lah waktu ni. Jom kita tengok ada apa dalam pasar ni. Ini adalah salah satu tempat yang nak sangat pergi kalau sampai kat Kota Baru. Yang bom tu sama. Berbanding dengan Queen Slicer hari tu. So, semoga selamat sampai. Maka berakhirlah percutian kami kali ini. Terima kasih Ayang atas percutian yang menarik ini. Nak pergi jalan-jalan lagi tak? Nak. Nantikan percutian yang seterusnya nanti. Bye.